Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Cikgu Zaid Kirana. Saya nak kongsikan tentang maksud di sebalik Sang Gembala Kuda, sebuah sajak dalam antologi tingkatan 4. So, Sang Gembala adalah orang yang memelihara, yang menternak, yang membela. Kuda tu haiwan lah, right? Kalau awak perasan, kalau dalam buku teks, awak akan dapat gambar ini tau. Awak nampak ni gembala dan kuda dia. Tapi kat tangan dia ada macam sesuatu tapi tak nampak sangat. Ni yang awak nampak macam ibarat garis tu kan. So ini adalah cemeti yang biasanya kita pakai untuk pukul kuda. Alright, so jom kita pergi jap tengok. Yang pertama, dia lelaki bergelar perkasa. Dia adalah lelaki yang hebat. Gembala kuda ni hebat. Dengan cemeti keberanian di tangan, rembat angkuhnya memacu takut. Dia hebat dan dia berani hanya kerana dia ada cemeti dekat tangan dia untuk menggerakkan kuda-kuda dia. Menghalau kuda-kuda di padang, berebutan memburu kandang. Dia pukul bila dia nak pukul dan dia halau saja masuk kandang anytime dia nak. Dia berlaku kejam kepada kuda dia. Maksud tersiratnya ialah pemimpin yang kejam. Hanya kerana dia ni ada title sebagai pemimpin, dia menyalahgunakan kuasa. Itulah kuasa untuk menakutkan rakyat dia. Kuda ibarat rakyatnya. Seterusnya yang kedua. Rumput dan jerami yang terhidang adalah kanun janji kesetiaan. Tapi sang gembala kuda macam mana pun dia akan bagi makanan kepada kuda-kuda dia. Supaya kuda-kuda dia setia sebagai tanda kesetiaan. Supaya dia ni habuan. Itu sebagai habuan untuk kuda-kuda dia setia. Di mamah rakus kala lapar, tak peduli nasib diri setelah kenyang. Memanglah kuda lapar, kuda akan makan. Dia dah lupa dah kekejaman gembala dia lepas dia kenyang. Jadi tunggangan memburu rakan. Akhirnya dia tak tahu. Akhirnya dia ni akan ditunggang untuk memburu kuda-kuda yang lain. Memburu spesies dia sendiri. Macam pengkhianat kepada kaum dia sendiri. Kalau kita tengok dari sudut tersirat pula. Alright. Kadang-kadang ada pemimpin yang kejam, dia bagi habuan kepada rakyat. Adalah dinamakan apa-apa sumbangan atau apa. Rakyat yang memerlukan, macam mana dia perlukan, dia ambil juga. Dia ambil. Dan nanti dia lupalah kekejaman pemimpin kepada dia. Dan akhirnya, apabila cuba awak tengok parti politik sesama parti politik, kadang-kadang kita bergaduh sesama bangsa kita, betul lah. So inilah, kerana masing-masing mengikut pemimpin, akhirnya mereka ini mengkhianati kaum sendiri. Inilah maksud yang tersirat. Akhirnya awak menjadi tunggangan yang memburu rakan awak sendiri. Seterusnya, dia lelaki punya kuasa. Sebab dia ada kuasa kan. Sesekali suaranya lebih gembira daripada ringkik kuda sekandang. Memang gembala kuda, dia ni adalah suara. Dia kata je apa, kuda dia akan ikut. Dia adalah suara yang paling utama. Walaupun dia seorang tapi kuda dia sekandang. Tapi kuda tu kalah. Seterusnya, pacuannya diiring 1000 keberanian. Kenapa dia berani? Sebab dia ni adalah pemimpin. Dia gembala, dia ada cemeti lagi sebelum itu kan. Awak tahu kan? Seterusnya. Meredah onak di rimba perburuan, meranduk lumpur di paya penindasan. Maksudnya, dia menggunakan rakyat dia. Seterusnya. Sambil melibas cemeti rujana. Sambil menyalahgunakan kuasa dia. Dia melampar muslihat. Dia menipu. Janji tak ditepati. Aku penyelamat maruah. Penyajak kata, aku nak selamatkan maruah. Berjuang atas dasar kebenaran. Apa yang betul aku akan pertahankan. Menentang semua kebobrokan. Semua penipuan dan kejahatan aku akan lawan. Seterusnya. Dia lelaki sang gembala kuda. Dia adalah pemimpin yang kejam dan jahat. Hanya mengenal pantas tunggangan. Yang dia tahu hanya nak cepat dapat apa yang dia nak. Tanpa membaca keletihannya. Tanpa peduli apakah keletihan rakyat. Dia lelaki sang gembala kuda. Dia pemimpin yang kejam. Hanya tahu mengejar kehebatan. Yang dia tahu dia nak status yang hebat sahaja. Tanpa menghitung kesakitannya. Tanpa tengok apakah kesakitan rakyat dia. Dan kuda-kuda itu ditunggangi dan ditungganginya. Dan kuda itu akhirnya terus menerus digunakan. Rakyat sentiasa digunakan dan ditindas. Supaya pemimpin itu berjaya dapat apa yang dia nak. So, ini dia Sang Gembala Kuda.